atau tingkah laku dia atau apa saja daripada hati yang bersih, yang putih, yang tidak ada apa perasaan mazmumah tadi ini atau sifat-sifat mazmumah tadi ini, maka di situ lahirlah sebagai contohnya apa Rasulullah sendiri, ya, bagaimana Rasulullah bersih, bagaimana Rasulullah dalaman dia bersih dan zahir pun bersih, dalam percakapan-percakapan dia, tingkah laku dia, watak dia, akhlak dia, semua memperlihatkan Rasulullah sebagai idola khususnya bagi kita orang Islam. Idola maknanya sebagai ikutan, panduan, contoh yang terbaik ialah Rasulullah, bukan dia manusia-manusia lain. Tapi hari ini kita tengok manusia-manusia atau orang lain ni dia suka ikut contoh atau idola mereka ataupun panduan mereka. Melihat kalau di sudut kepimpinan Obama misalnya, kan, sebagai contoh, ataupun orang yang muda-muda dia contoh dia, idola dia ialah bintang-bintang filem, penyanyi dan sebagainya. Duk bawa main cerita-cerita ataupun panduan-panduan, ambil yang tiba atau kelakuan atau contoh manusia yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah, manusia yang dilantik oleh Allah sebagai rasul untuk menjadi contoh, menjadi idola, menjadi ikutan, menjadi panduan kepada manusia-manusia yang menyebut diri dia Islam dan Muslim itu. Kita tak perlu ambil orang lain sebagai contoh, sebagai panduan kita dalam apa sekalipun, khususnya dalam bentuk nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana disebut di sini, mana dalam badan tubuh manusia ini ada sepotong daging, kiranya dia elok, maka elok seluruh badan. Artinya eloklah budi pekerti, elok dah tingkah laku dia, elok dah dalam segala bentuk kehidupan, dalam segala bentuk amalan, dalam segala bentuk apa juga, maka Rasulullah yang terbaik kerana diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Ini kelakuan dia, tingkah laku dia, dan sebagainya akan rosaklah. Kalau kita jadikan dia idola, dia ikutan dia, panduan dia, lingkup yang kita akan. Tu. Kalau takat nak tengok itu aja boleh, tapi sebagai panduan dan ikutan tak boleh. Hanya kita sebagai orang yang beriman, ya, kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Dan ulama-ulama dan orang-orang siddiqin, mursalin dan sebagainya juga mereka itu ikutan atau panduan mereka ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu atau lantaran itu dia kata, ketahuilah bahawa dalam tubuh badan ini ada sepotong daging. Diuraikan. Kiranya lantaran itu dia kata wajib, lantaran itu maka wajiblah kita ni mengambil berat terhadap hati. Kalaulah begitu, hati itu satu anggota yang amat mustahak yang boleh membentuk dan merupakan seseorang itu melalui hati tadi, maka kerana itu mustahak dan pentingnya hati itu dibentuk, dibelah, dipelihara, dijaga, dibersih, maka hendaklah hati itu diberi keutamaan. Dah kerana dia tu utama sangat, mustahak sangat, yang membentuk diri syakhsiah seorang Muslim itu adalah melalui hati, maka hatilah perlu diberi ubat. Bukan daripada tubuh lahir ni. Tubuh lahir ni pun disuruh jugalah kan, tapi taklah mesti yang 100% diberi pertumpuan kepada tubuh lahir, tapi hendaklah diberi perhatian. Aulanya, afdalnya, yang terbaiknya ialah hati kita tu. Itu dia sebut, dia kata oleh sebab itu dia kata melihat kepada pentingnya peranan hati ini membentuk jiwa dan hati serta perilaku seorang manusia itu, maka tumpukanlah perhatian kita itu untuk membaiki, meluruskan supaya hati itu sentiasa terjaga, sentiasa mulia, ya, dan terpuji. Mana dia hendaklah diberi perhatian. Dan sebab hati itu lekas sekali, sebab hati kita ni, hati manusia ni dia disebut di sini, dia kata apa?
seringkali atau mudah sekali dia mengubah. Dia berubah. Sak ni macam ni, ni macam ni pula kan. Jadi dah bila duk berubah macam tu, itu tanda-tanda tak tegas dan tak ada pendirian istiqamah. Maka oleh sebab itu dia kata apa? Dia kata sebab hati itu lekas sekali berbolak-balik dan selalu kacau bilau. Cuba lihat, kita jadikan idola atau panduan kita ialah Rasulullah SAW. Cuba lihat apa yang Rasulullah bagi panduan dan bagaimana Rasulullah lakukan. Sebab itu dia kata Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis lain, dia kata apa? Innahu asra'u taqalluban min qadri idza tajma'at wala alaiha. Maka sungguhnya hati itu lebih cepat berbolak-balik dari makanan yang mendidih. Kan? Di atasnya. Dibayangkan Rasulullah atau Rasulullah sebut, dia kata hati itu cepat sangat berbolak-balik. Orang kata apa? Macam periuk kan? Periuk yang kita letak atas api, dia bila dia panas, dia mendidih kan? Macam mana jadi? Tudung dia tu. Rasulullah umpamakan macam itu. Hati kita ni. Habis itulah dia ada panduan. Di sini kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiasa minta kepada Allah sebab hati dah Rasulullah sebut macam tu. Keadaan tiap-tiap manusia ni khas dia, khususnya orang Islam ni dah dia macam tu keadaan dan suasana dia, iaitu dia mudah berbolak-balik, dia mudah berubah, dia mudah tak tetap pendirian. Maka untuk mengelakkan daripada berlaku yang macam itu, tidak lain dan tidak bukan ialah tempat kita bergantung, tempat kita mengharap, tempat kita berdoa dan tempat kita meminta ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya jangan berlaku macam mana tudung periuk tu. Bila dia panas, dia mendidih dan dia bergerak-gerak. Apa kita minta kepada Allah? Supaya Allah tetapkan pendirian kita. Tetapkan hati kita, jangan jadi macam tu. Maka Rasulullah bagi panduan kepada kita supaya kita sentiasa berdoa. Ad-doa muhil ibadah. Doa itu ialah otak kepada ibadat. Kita doa atau ibadat. Padahal yang kita berdoa itu untuk kebaikan kita, untuk diri kita. Kita minta selamat di dunia dan di akhirat. Kita minta supaya kita ditetapkan hati kita. Itu doa tu yang minta apa? Permohonan itu merupakan untuk kita. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dia bagi kat kita pula. Dah dia bagi minta-minta kat dia untuk menetapkan hati. Allah jadikan itu sebagai ibadat, dia beri pahala. Allahu Akbar. Kan? Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih ini dan sebagainya. Kita niat nak buat pun dapat pahala dah. Apabila kita pergi buat, dia akan dapat 10 kali. Kita baca Quran kan, satu huruf kata Rasulullah, satu huruf 10 bajikan. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Nah kita kata alif lam mim, kita akan dapat 30. Masya-Allah. Kita nak pergi buat jahat pula kan. Niat nak buat jahat tak tulis lagi. Kita nak buat jahat kat orang dah, ataupun nak buat apa-apa satulah benda yang mungkar, Allah tak tulis lagi. Pen pun tak duduk di mana lagi tak tahu. Pi buat baru dia tulis satu. Tapi kalau hak kebaikan, niat nak buat dapat satu, pi buat dapat 10. Tapi hak baik. Kalau hak jahat, niat nak buat tak ada. Tak ada lagi. Pen duduk di mana tak tahu. Pi buat baru dia tulis satu. Itu pun kalau kita berisah dan sadar bahawa yang kita buat itu adalah berdosa. Berdosa. Mana bila disebut berdosa akan disiksa di akhirat. Mana ada satu makhluk Allah yang sanggup menerima siksaan Allah? Manusia yang paling ringan sekalipun siksaannya ialah dibubuh kasut, dipakai kasut pun menidih, menggelegak ni otak ni. Itu yang paling ringan. Yang Rasulullah sebut, dijamin ponakan bapa saudara dia Abu Talib manusia yang paling ringan. Ringannya bubuh tak pakai kasut, menggelegak, apa orang kata menidih otak tu. Mana menidih tu cayak otak tu. Kan? Apalagi kalau macam kita, ya, wallahu a'lam. Minta doa kepada Allah. Jadi balik kepada tadi maknanya
Kita minta doa kepada Allah. Slide pertama doa itu sebagai muhal ibadah, sebagai ibadah. Yang kedua doa untuk kebaikan kita. Allah Azza wa Jalla atau Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim biasa menerima doa kita. Apa doa yang kita nak minta tetapkan hati kita ni? Iaitu ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibul qulub. Ya muqallibul qulub. Wahai ya Allah, ya muqallibu yang memegang hati ni. Yang apa yang ya muqallibul qulub yang apa yang membolak-balik hati ni. Tadi kita bolak-balik kan. Tak tetap macam apa? Macam tudung periuk pada. Kita minta yang duk membolak-balikkan hati itu iaitu Allah lah, kan? Tetapkanlah, dia kata, tetapkanlah hatiku, thabit qalbi ala dinik, tetapkanlah qalbi, hatiku ini ala dini, di atas apa ni, dini agamamu. Ambo depa pun apa lah. Jawab tak nak, minta maaf nak. Ya, Assalamualaikum. Ya. Oh, pukul berapa? Ya. Dijebak dia lah. Ya. Okey. InsyaAllah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Minta maaf. Ya. Iaitu ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang dah duk gang atau duk bolak-balik itu iaitu Allah, tetapkanlah hatiku ala di atas agamamu, atas agama Islam. Makna itu kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sebut lagi dalam hadis yang lain, dia kata innal quluba baina asabi'ihi min asabi'ir rahman insya'a aqamaha wa insya'a adha'aha. Maknanya ini yang nah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu sebuah hadis lain Rasulullah sebut, dia kata apa? Sungguhnya hati itu terletak di antara dua jari. Dari jari-jari Tuhan. Jadi dia suka diluruskan. Jika dia suka diluruskannya dan jika dia suka dibengkokkannya. Mana Allah tu, maksudnya Allah menentukanlah, ya. Menentukan kita ini untuk jadi betul ke atau jadi bengkok kan. Tapi untuk nak jadi betul itu tentulah kita berkendakkan kepada permintaan atau permohonan kepada Allah. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah betulkan. Insya-Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad, kan. Nabi sendiri ketika bersumpah dan setelah baginda berusaha dalam sumpahnya sering berdoa, la muqallibul qulub. Tidak demi Tuhan yang membolak-balikkan hati. Rasulullah sendiri pun sebagai orang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pun sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hati tadi ni, kan. Apalagi kita, kan. Dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tahzanni yauma yab'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbi salim, dalam Quran, kan. Ayat apa makna ayat ni? Dia kata apa? Dan janganlah engkau menghina aku pada hari kebangkitan, iaitu hari yang tidak berguna harta benda dan anak-anak, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Suci, kan? Bersih, kan? Suci, ikhlas. Hati itu bersih, kan? Maknanya kita esok ni akan bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, artinya tidak ada apa? Tidak ada syirik dan tidak ada apa. Dengan hati yang kita tumpukan atau kita berperhatian atau kita melakukan